keluar. I pun tak pergi I cakap. happen to be around here, and I tengok apa ni competition apa? Askar punya. I happen to be around, I'm going back now. Tapi ambil gambar. Oh, you should bring one of us also. You also kedai bedah. I don't drive. Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 106 hingga ayat 108 dari surah Al-Ma'idah, surah nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ayat 106. Wahai orang-orang yang beriman, kesaksian di antara kamu apabila seseorang di antara kamu hampir akan mati waktu berwasiat ialah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang yang bukan dari kamu jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu bahaya mati menimpa kamu, bahaya maut menimpa kamu, kamu tahan keduanya sesudah sembahyang lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, kami tidak menjual dia dengan harta walaupun dia sekeluarga yang dekat, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah. Kerana kalau begitu, sesungguhnya adalah kami daripada orang-orang yang berdosa. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله
شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Tetapi ayat 107. Tetapi apabila didapati bahawa keduanya ternyata berbuat dosa, maka hendaklah ada dua orang yang lain yang lebih hampir dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu, akan menggantikan mereka berdua tadi, lalu bersumpah dengan nama Allah bahawa kesaksian kami lebih patut diterima daripada kesaksian mereka yang berdua itu, dan kami tidaklah melampaui batas, kerana kalau begitu nescaya kami termasuk orang-orang yang aniaya. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ayat 108. Yang demikian itulah cara yang lebih dekat supaya orang-orang mendatangkan kesaksian menurut semestinya, atau supaya mereka takut akan dikembalikan sumpah-sumpah mereka sesudah mereka bersumpah. Dan takwalah kepada Allah dan dengarlah kerana Allah, dan dengarkanlah kerana Allah tidaklah akan menunjuki kaum yang fasik. Berwasiat ketika akan meninggal. Sejak dari surah Al-Baqarah, juga dalam surah An-Naba, surah An-Nisa, terutama di dalam membagikan harta pusaka, Allah selalu menganjurkan agar berwasiat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 180, seorang yang kaya raya dianjurkan juga berwasiat untuk ibu bapanya sendiri, padahal ibu bapa itu adalah waris yang akan menerima pusaka juga. Dalam ayat-ayat perkara pembagian faraid di surah An-Nisa dijelaskan bahawa sebelum harta itu dibahagi, hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu wasiat si mati. Melihat kepada banyaknya anjuran wasiat ini, mengertilah kita bahawa Allah suka sekali kepada orang yang telah merasa bahawa dirinya akan meninggal, menanamkan jasa yang baik dan sebutan yang mesra dengan kalangan keluarga, terutama orang-orang yang fakir dan miskin, anak yatim dan orang-orang yang dalam perjalanan atau amalan untuk pembangunan masyarakat. Maka dalam ayat ini diperingatkan lagi perkara wasiat itu, dan ditambah lagi peringatan supaya berwasiat juga jika sakit dalam perjalanan, sakit yang rasanya sudah akan menempuh ajal, supaya harta benda dalam perjalanan itu sampai kepada yang berhak menerimanya dengan sebaik-baiknya. Wahai orang-orang yang beriman, kesaksian di antara kamu apabila seorang di antara kamu hampir akan mati waktu berwasiat ialah dua orang yang adil di antara kamu. Pangkal ayat 106. Artinya kalau diri sudah merasa sakit-sakit dan sakit itu rupanya ialah sudah panggilan maut, hendaklah segera mengadakan wasiat. Dan hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil di antara kamu. Artinya ialah yang sama-sama orang beriman, sama-sama beragama Islam, yang diketahui si wahsi bahawa kedua orang itu adalah orang-orang yang jujur.
maka sampaikanlah kepada kedua orang itu catatan-catatan harta yang akan diwasiatkan, yang tidak akan merugikan kepada waris yang berhak menerima pesaka. Saksi-saksi yang berdua yang adil inilah yang kelak akan memberikan keterangannya seketika harta pesaka akan dibahagi. Dan kerana di zaman sekarang alat-alat tulis menulis sudah lebih sempurna dan telah ada pula jabatan notaris, nescaya terlebih baik lagi kedua saksi ini menurunkan kesaksian dan tanda tangannya di hadapan notaris. Ini adalah lebih baik. Atau dua orang yang bukan dari kamu, jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu bahaya maut menimpa kamu. Artinya, hendaklah cari cara wasiat itu dilakukan juga seketika dalam perjalanan, sedang pergi ke negeri lain, sedang merantau. Tiba-tiba jatuh sakit yang sudah dirasakan sebagai panggilan maut. Lekaslah adakan dua saksi. Maka kalau perjalanan itu ke negeri jauh sehingga saksi yang beragama Islam tidak ada, bolehlah kamu cari dua saksi yang adil juga, meskipun mereka bukan dari golongan Islam, meskipun mereka beragama lain. Maka kedua saksi itu, dua saksi Islam atau dua saksi bukan Islam itu, hendaklah menyerahkan harta-harta wasiat si mati itu kepada keluarganya dengan sepenuh-penuh amanat, tidak berlaku curang. Kamu tahan keduanya sesudah sembahyang, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Artinya, jika kamu merasa ragu-ragu atas kesaksian orang yang berdua itu, baik dua saksi Islam atau dua saksi yang bukan Islam, panggillah mereka buat memberikan keterangan lengkap tentang wasiat yang telah mereka terima itu. Pertemuan untuk mendengarkan keterangan kedua saksi itu hendaklah sesudah sembahyang. Setelah selesai sembahyang, hendaklah kedua saksi itu diminta keterangan mereka atas kesaksian mereka dengan didahului oleh semacam pengakuan yang berupa sumpah. Demikian bunyinya: kami tidak menjual dia dengan harta walaupun dia keluarga yang dekat, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah. Artinya, kami akan memberikan keterangan yang jujur, dan kejujuran kami itu tidak akan kami jual. Kami tidak akan terpengaruh walaupun dibayar dengan harta benda berapa saja pun untuk menyembunyikan kesaksian kami ini. Kerana ini adalah suatu kesaksian yang bertalian dengan tanggungjawab kami di hadapan Allah. Adapun harta benda yang diwasiatkan oleh si fulan yang meninggal di perantauan itu adalah ini dan ini dan ini. Dan sebagai penutup dan penguatkan dari kesaksian mereka itu, mereka lanjutkan lagi, kerana kalau begitu, iaitu kalau kami tidak memberikan keterangan yang jujur, sesungguhnya adalah kami daripada orang-orang yang berdosa. Ujung ayat 106. Kalau kami tidak memberikan keterangan yang sebenarnya sepanjang yang kami saksikan, nescaya berdosalah kami. Tetapi apabila didapati bahawa keduanya ternyata berbuat dosa, pangkal ayat 107, artinya ialah setelah harta benda yang ditumpangkan oleh si wasi yang mati dalam perjalanan itu, bahawa harta yang diterima dengan perantaraan dua saksi itu ternyata ada kekurangan, ada yang tidak bertemu, ada yang hilang atau tidak cukup, sehingga mereka yang jadi saksi itu pantas dicemburui telah berbuat dosa, iaitu kecurangan penyaksian. Maka hendaklah ada dua orang yang lain yang lebih hampir dari orang-orang yang diperbuat dosa atasnya itu akan menggantikan mereka berdua tadi. Artinya, setelah terbukti bahawa kedua saksi itu telah berdosa, tidak jujur, mungkin ada barang wasiat yang mereka gelapkan, hendaklah tampil ke muka dua orang keluarga yang dekat dari si wasi yang telah dikhianati atau yang telah mati itu. Maka sehabis kedua orang saksi yang disangka tidak jujur itu berdiri memberikan kesaksian dengan sumpah sebagai tersebut tadi, naiklah kedua orang keluarga si wasi yang dekat itu tegak berdiri menggantikan tempat berdiri kedua saksi tadi untuk membantah kesaksian mereka dengan bukti. Lalu bersumpah dengan nama Allah bahawa kesaksian kami
lebih patut diterima daripada kesaksian mereka yang berdua itu, dan kami tidaklah melampaui batas. Lalu mereka mengemukakan bukti-bukti bahawa kedua saksi itu curang adanya. Oleh kerana mereka dapat mengemukakan bukti-bukti yang lengkap, itulah sebab mereka dapat menyatakan bahawa kesaksian mereka lah yang lebih patut diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan sebagai penutup, mereka pun menguatkan lagi, kata lagi, kerana kalau begitu, artinya kalau kami melampaui batas dan tidak dapat mengeluarkan bukti yang cukup, nescayalah kami termasuk orang-orang yang aniaya. Ujung ayat 107. Memang, tentu saja mereka mengemukakan bantahan dengan tidak cukup alasan. Nescaya mereka telah aniaya, iaitu melunturkan kepercayaan orang terhadap dua orang saksi yang dipercayai kesaksiannya oleh si wasi yang telah meninggal. Sehingga kalau dakwa mereka itu ternyata tidak lengkap, mereka pula lah yang disalahkan. Kemudian berkatalah lanjutan ayat. Yang demikian itulah cara yang lebih baik, yang lebih dekat, pangkal ayat 108. Yang lebih dekat kepada keadilan dan kebenaran, sehingga yang kusut dapat diselesaikan dan yang keruh dapat dijernihkan. Tidak terjadi tuduh-menuduh di antara kedua saksi dengan kedua keluarga si mati, supaya orang-orang mendatangkan kesaksian menurut semestinya, iaitu supaya dua orang yang telah dipercayai oleh si wasi tadi sebagai orang-orang yang adil, dipercayainya di waktu dia di dalam kesulitan pula, hampir mati. Menjagalah akan kepercayaan itu, bahawa kalau tidak setia memegang amanah, terbuka rahsia mereka di muka orang banyak dalam satu majlis sehabis sembahyang, atau supaya mereka takut akan dikembalikan sumpah-sumpah mereka sesudah mereka bersumpah. Mereka telah bersumpah memberikan kesaksian dengan menyebut nama Allah, padahal cukup bukti menunjukkan bahawa mereka curang, mereka berdusta, iaitu bersumpah palsu. Kerana menurut kaedah hukum, sumpah dapat dipatahkan oleh bukti. Nescaya mereka mendapat malu dan dapat dihukum oleh hakim sebagai memberi keterangan yang tidak benar. Ringannya disuruh mengganti kerugian. Lebih kerasnya bila bisa pula dituduh mencuri. Dan takwalah kepada Allah dan dengarkanlah. Takwalah kepada Allah artinya peliharalah baik-baik imanmu dan ukut perjanjian, amanah dan kepercayaan orang. Jangan sampai disia-siakan supaya jangan berdosa. Dan dengarkanlah baik-baik segala peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Kerana Allah tidaklah akan menunjuki kaum yang fasik. Ujung ayat 108. Orang fasik, durhaka dan curang tidaklah akan ditunjuki Allah. Satu waktu kecurangan pasti terbukti. Peringatan takwa dan supaya patuh mendengarkan peraturan Allah ini dihadapkan kepada sekalian orang mukallaf, baik masyarakat setempat atau orang yang dianjurkan supaya berwasiat, agar mencari dua saksi yang benar-benar adil. Biarpun dua saksi itu bukan orang Islam, kalau memang dipercayai keadilannya. Dan peringatan pula kepada keluarga yang dekat tadi, bahawa kalau hendak membantah kesaksian kedua saksi itu, hendaklah dengan bukti yang lengkap dan dakwaan yang jitu. Sebab bukanlah perkara yang kecil menjatuhkan nama orang dalam suatu majlis. Pertemuan kesaksian ini hendaklah diadakan sesudah sembahyang, menurut keterangan daripada ulama-ulama. Dengan sebaik-baiknya ialah sesudah sembahyang asar di masjid dihadiri orang banyak. Maka kedua saksi yang akan diminta keterangannya tadi dan kedua keluarga dekat yang hendak membantah kesaksiannya itu telah sembahyang terlebih dahulu sebelum mereka tampil ke muka dengan keterangan masing-masing, untuk menghilangkan pengaruh maksud-maksud yang curang dari kedua belah pihak. Adapun jika kedua saksi tadi bukan beragama Islam, maka hendaklah mereka diminta sembahyang pula terlebih dahulu menurut agama mereka masing-masing, sebelum kepada mereka diminta keterangan.
maka terbukalah mata kita sekarang betapa luasnya kebolehan hubungan manusia sesama manusia dalam Islam. Urusan kemasyarakatan iaitu civil right seperti demikian. Maka orang yang bukan Islam pun boleh diambil jadi saksi kerana berpegang kepada kejujuran mereka. Dan di sini pun ternyata bahawa di zaman Rasulullah SAW sendiri hubungan dan kemasyarakatan dengan orang lain agama itu berjalan sebagai biasa dan lancar. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat memberikan penjelasan kepada kita bagaimana asal mula timbulnya perkara ini. Kita kumpulkan dan simpulkan beberapa riwayat tentang kejadian ini dari hadis yang dirawikan oleh Bukhari, Tirmizi, Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan lain-lain. Bahawa sejak zaman jahiliah ada dua orang saudagar beragama Nasrani, yang seorang namanya Tamim Ad-Dari dan seorang lagi namanya Adi bin Bada. Mereka berniaga di antara Syam dengan Hijaz. Mulanya perniagaan mereka lebih banyak dibawa ke Mekah, tetapi setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, kegiatan mereka pun dibelokkan ke Madinah. Hubungan dan pergaulan mereka dengan kaum muslimin amat baik. Dan kalau ada pula orang-orang Islam yang berniaga ke Syam, mereka berjalan dengan satu kafilah dengan kedua orang Nasrani itu. Dalam satu kali perniagaan ke Syam, pernahlah turut dalam rombongan kedua orang itu seorang bernama Budal bin Abu Maryam dari kabilah Bani Sam. Malang nasib Budal kerana di dalam perjalanan itu dia ditimpa sakit keras. Seketika dia akan meninggal dunia, diwasiatkannya harta benda perniagaannya itu kepada kedua orang Nasrani tadi, minta disampaikan kepada keluarganya di Madinah. Setelah kedua orang Nasrani itu sampai di Madinah, disampaikannya lah harta itu semuanya. Tetapi mereka tidak mengetahui bahawa di dalam satu bungkusan kecil ada sepucuk surat yang di dalamnya ada daftar harta itu. Maka tidaklah bertemu sebuah peti kecil daripada perak bersalut emas. Kata satu riwayat, sebuah piala perak. Maka keluarga Budal itu menuntut barang yang tidak bertemu itu. Tetapi kedua saksi orang Nasrani itu mungkir. Lalu keluarga itu mengadu kepada Rasulullah SAW, meminta penyelesaian. Maka disuruhlah kedua pihak berkumpul ke masjid sehabis sembahyang asar. Sebab sehabis sembahyang asar itulah biasanya Rasulullah dan sahabat-sahabat berkumpul untuk menyelesaikan perkara-perkara. Sebab semua orang telah pulang dari urusan masing-masing sebelum asar, dan sehabis asar biasanya tidak pergi ke mana-mana lagi. Tetapi seketika memberi keterangan di hadapan umum sehabis sembahyang asar itu, kedua Nasrani itu mungkir. Mereka mengatakan bahawa yang mereka terima hanyalah apa yang telah mereka serahkan itu. Adapun kotak perak bersalutkan emas itu mereka tidak tahu menahu. Maka terpendam sajalah perkara itu beberapa lamanya. Tetapi kemudian kelihatanlah peti perak itu pada salah seorang penduduk di Mekah. Seketika ditanya dari mana dia dapat, orang itu menjawab bahawa peti itu dibeli dari saudagar Tamim dan Adil. Barang itu dapat oleh keluarga Budal kembali, dan mereka teruskan hal itu kembali kepada Rasulullah SAW. Setelah ditanya kembali Tamim dan Adi, mereka mengakui bahawa memang barang itu adalah dari mereka, tapi bukan barang wasiat yang mereka gelapkan. Akan tetapi telah mereka beli kepada Budail dikala Budail masih hidup, dan mereka jual di Mekah. Oleh kerana itu, maka tidak jugalah cukup alasan buat menuduh kedua Nasrani itu. Tetapi datanglah sambungan riwayat lain bahawa kemudian Tamim dan Adi masuk Islam. Menurut ahli sejarah, dia masuk Islam pada tahun ke-9 sesudah penaklukan Mekah. Dia menjadi seorang Islam yang baik. Waktu dia telah masuk Islam itulah dia menyatakan terus terang kepada Rasulullah SAW yang katanya, Allah dan Rasulnya adalah benar. Peti kecil perak
yang bersalut emas itu memang aku ambil dan kami jual 1,000 darham dan wangnya kami bagi dua. Lalu kami menyerahkan 500 darham kepada keluarga Budail dan dengan perantaran Amir bin Ash diminta pula yang 500 darham lagi kepada Adil. Inilah kesimpulan cerita tentang asal mula turun ayat. Nescaya sebelum bersumpah di waktu sehabis sembahyang itu, Tamim dan Adi disuruh sembahyang terlebih dahulu menurut agama mereka. Cerita lain sebagai sambungan tentang Tamim Ad-Dari. Dia adalah seorang Muslim yang baik. Sampai mendapat surat kepercayaan dari Rasulullah SAW bahawa dia boleh tinggal di Bethlehem, Palestina, negeri kelihatan Nabi Isa di hari tuanya. Dan banyak juga beliau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW di hari tuanya. Memang beliau tinggal di suatu desa bernama Ainun di dekat Bethlehem dan bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau datang ke Palestina menerima ketundukan penduduk Palestina dan diperlihatkannya surat Rasulullah SAW itu. Meskipun ini soal kejadiannya, namun dari hak kesaksian dan waksiat ini telah menjadi pedoman kepada kita, sehingga memanglah di beberapa negeri dilakukan orang pengambilan sumpah itu di masjid dengan secara khidmat. Malahan di beberapa negeri memakai Al-Quran pula sebagai tambahan bid'ah. Di kampung penulis tafsir ini terkenallah sebuah Al-Quran tulisan tangan disimpan di sebuah surau di sawah leweh Tanjung Sani. Entah di mana Al-Quran itu sekarang, tidak ada yang tahu lagi. Bahkan penulis pun hanya mendengar cerita orang tua-tua sebelaka. Kalau orang-orang dahulu bersumpah, maka pergilah mereka ke surau sawah laweh itu, bersumpah sehabis sembahyang asar dengan disaksikan oleh Al-Quran tulisan tangan itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.